Okey geng, Assalamualaikum. Video kali ni kita akan pertontonkan kepada korang eksplorasi di sebuah kuartus selama kilang Lafarge. Dahulunya kawasan ni merupakan penempatan bagi pekerja-pekerja di kilang simen iaitu kilang Lafarge sebelum dibeli oleh syarikat kilang simen yang baru iaitu YTL. Dahulunya kawasan ini merupakan kawasan penempatan ataupun ofis-ofis lebih kurang kepada tanah penjajahan British British dahulunya menggunakan bangunan-bangunan di sini untuk jadikan sebagai penempatan mereka. Tapi selepas mereka dah pulang ke negara asal atau mungkin kita dah merdeka, jadi kawasan ini dibeli oleh kerajaan negeri dan dibeli pula oleh penempatan kilang Lafarge. Okey geng, jadi kawasan ni baru-baru ni saya ada masuk untuk melakukan eksplorasi dan adalah beberapa gangguan yang kita peroleh, iaitu antaranya adalah bunyi-bunyian di atas zinc seperti orang memijak-mijak, dan juga ada kesan-kesan cakaran, ada bunyi-bunyi cakaran dan ada bunyi hempasan. Jadi kemungkinan adakah ini tindak balas daripada kesan kita membuka bungkusan kuning ataupun tangkal tu, Allahualam, kita tak tahu. Jadi saya pergi ke sini baru-baru ni pada hari raya, dan kita repeat pula pada beberapa hari lepas tu, dan kita datang lagi buat off record dalam 3 hari lepas second time kita masuk tu, untuk kita tontonkan kepada korang apa yang saya jumpa baru-baru ni adalah bungkusan kuning yang berisi limau yang dah rotten, iaitu limau yang dah busuk. Jadi selepas je penjumpaan jumpa bungkusan kuning tu, saya mengambil inisiatif untuk kita pergi ke beberapa buah kuil dan kita bertanyalah kepada orang-orang India lama yang lebih mengetahui apakah yang pernah terjadi, atau adakah benda itu digunakan sebagai tempat mereka sembahyang ataupun ada amalan-amalan lain, kita tak pasti. Jadi kita sendiri pergi bertanya, and then korang boleh tonton video ini. Ini adalah feedback sendiri daripada mereka dan perbualan kami. Jadi korang tengoklah video ni. Jampi ke apa tu? Tangkal yang saya jumpa tu, dia tangkal kuning. Okey. Tangkal, jangan saya tunjuk tangkal ni. Dia letak dekat, you boleh tengok sini, dekat dalam bucu lah rumah dia. Dia letak dekat ujung sudut lah. Setiap rumah dulu dekat situ ada satu tangkal lah. So kita nak tahulah, macam kalau ada orang share, dia kata macam jaga rumah. Tapi itulah, kalau nak tanya, kalau ada orang India lama yang tahu. Tapi kita pastilah tengok macam kalau jelas lah gambar ni. Kejap. Yang saya dapat tunjuk tu dia limau lah, dia macam limau. Okey. Kejap. Limau sudah kering lah kira. Limau sudah kering. Sudah habis lah tu. Betul. Itu sudah habis lah. Tapi you tahu lah pasal ni. Apa? Dia ada kering pasal dia jaga kawasannya sebabnya tu. So memang itu tangkal untuk jaga rumah itulah. Kawasan. Orang lama-lama lah guna. Orang lama-lama kan dia ada masa tau. Dia tempuh dia dalam 2 tahun tau. 2 tahun saja. Lepas tu dia habis, dia teraktif lagi. Tak ada function lah sudah. Pasal tu limau sudah kering. Limau sudah kering, sudah lama. So macam reput. Okey, so selalunya kalau tangkal tu kena limau yang fresh, dia akan renew. Dia kena renew lah. Tiap-tiap 2 tahun ke 1 tahun sekali dia kena renew. Boleh ke? Saya rakam tak? Boleh? Tapi suara sajalah. Okey, boleh. Hello bang. Tidak, bini dia. Hello. Hello bang. Saya nak tanya pendapat macam ni. Saya ada jumpa itu tangkal, macam tangkal lah, dia ada kain kuning dan juga ada limau sudah kering. Okey. Saya nak tanya pendapat, apa sebenarnya dari segi inilah, dari pandangan you sebagai penganut. Jumpa benda tu dekat mana? Dekat sekitar sudut ujung siling dia letak dekat atas lah. Setiap rumah dekat situ dia akan gantung dekat atas. Ini you daripada mana ni? Kiri? Saya daripada tempat yang saya jumpa tu waktu saya explore kawasan Kuala Garing. Kuala Garing. Setiap rumah benda tu ada ya? Dahulunya ada setiap rumah lah, tapi banyak orang dah buang. So saya terjumpa yang last lah. Benda tu macam itu tak macam pandangan mata orang. Macam contohnya you macam pandang orang, you kaya, you ada macam ni kan. So untuk menghalangkan pandangan negatif point of view, so kita letak limau dalam kain
kuning tu, kita kalau ikat itu adalah salah satu macam opinion Indians believe that the bad eyes, bad eyes kan, pandangan macam pandangan orang lah, mata. Sometimes people punya niat jahat kan, tak akan mendekati kita. Macam mana pandangan niat jahat? Macam pandangan macam kan orang kalau sampai kan niat dia orang jahat, kan dia punya hati tu macam orang kata busuk ya. Okay. Something like that. So dia macam kalau nak kita mengelakkan daripada gangguan luar kan? Gangguan luar pun macam tu. Macam sometimes kan Indian believe kalau keluar pergi mana-mana macam tengah malam midnight semua, tak cuci you punya kaki, benda-benda makhluk halus semua ikut you kan. Kalau limau kita ikat dengan benda tu, kita believe that negative thing will not enter to your house. Okay, so macam mana kalau yang benda tu dia dah dibuka, ataupun adakah gangguan dekat situ dia datang balik ke? Kalau benda tu, kalau orang kita believe kalau benda tu kalau ikat macam dia sudah macam buah tu macam sudah macam apa ya, dia sudah kering, macam sudah rosak. Sudah kering. Kering tu tak ada masalah. Kering tu tak ada masalah still, because itu mungkin pasal cuaca kan. Okay. Kalau dia terkering macam dia macam busuk kan, kalau sampai ada dia punya kan dia jadi hitam-hitam kan. Kalau hitam-hitam tu maksudnya kita believe that the negative thing sudah attack benda tu lah. Macam tu. Okay. Possibility macam tu. Bukan apa sebab itu saya ada bertanya pada orang, sebab ada yang bagi tahu katanya bang kain tu India buat sembahyang. So saya macam takkanlah kan. Bukan memang sembahyang sometimes macam saya pun ada ikat juga depan rumah saya sebab macam pandangan luar lah, sebab kita mungkin contohnya saya baru bukan renovate rumah kan. Kalau saya baru renovate rumah, macam orang kan cantiknya rumah macam tu kan. So benda-benda tu semua mungkin akan ganggu kita punya fikiran, macam negative thought lah kan, people punya bad eyes. So untuk mengelakkan tu saya ikat macam tu. Okey. Okey, faham. Macam tu lah, ada dua sebab. Mungkin gangguan luar, mungkin pandangan mata orang, macam tu lah, gangguan makhluk asing ke apa ke, macam tu lah. Bukan jampi tau, ini bukan jampi. Okay. Ini adalah pendapat kita. Kita pergi temple yang temple punya priest kan. Dia akan bagi kita limau, kita beli kain kuning, kita ikat. Itu adalah satu belief untuk mengelakkan kita daripada gangguan lah. Macam tu lah. Okey, faham. Okey, korang dah tonton video tersebut. Macam mana geng? Itu adalah feedback sendiri daripada mereka. Jadi bungkusan kuning tu adalah sebagai pendinding rumah mereka daripada kemasukan benda-benda halus, jin-jin yang mengganggu, ataupun memangnya kawasan tu ada gangguan, Allahualam macam mana. Tapi di setiap rumah dekat kawasan quarters tersebut dahulunya akan diletakkan beberapa bungkusan kuning, merah. Yang kita jumpa adalah kuning dan merah dan tempat yang akan diletakkan adalah sama je. Memang mereka akan letakkan di sudut paling atas dan hujung Allahualam, tak tahu kenapa. Tapi yang kita pasti seperti diorang kata, sekadar untuk menghindarkan daripada gangguan-gangguan luar. Jadi mereka kata itu bukanlah tangkal ataupun apa, itu sekadar inisiatif. Macam kita sebagai orang Melayu Islam, kita akan menggunakan garam kasar dan juga black pepper untuk kita macam detect kalau rumah kita ada energi-energi negatif. Jadi bila kita letakkan satu tempat di tempat yang gelap, dalam satu bekas tu, and then garam kasar tu dia akan berbuih. Macam tu lah lebih kurang. Kalau kita gunakan limau macam tu, and then dia kata kalau limau tu pula rosak ataupun rotten, jadi perumahan ataupun rumah mereka tu kebarangkaliannya ada gangguan makhluk halus. Allahualam. Jadi geng, video kali ni apa yang saya nak sharekan kepada korang adalah ketika saya merakamkan eksplorasi off record di kawasan tu, ternyata lebih lain macam kita buat live, kita masuk bersama kawan. Sebab kita rasa macam sesuatu mengekor dan ada bunyi-bunyian yang agak pelik. Dan lama sebenarnya kita tak rasa meremang. Yelah, sebab lama kita tak buat off record macam tu kan. So saya agak risau juga sebab kita takut satu adalah orang Satu, saya agak kurang percaya kalau benda-benda ni buat cakar-cakar, hempas-hempas. So malam tu tiba-tiba tiba-tiba ada bunyi hempasan, ada bunyi benda bergerak atas dia punya zinc, dan juga ada bunyi macam cakar. Tapi saya tak tahu dalam video tu korang dengar ke tak.
And then saya tak tahu nak tahan lama lagi atau apa ke, kita risau tu babi hutan ke apa. And then saya lari kan, saya terpaksa keluar daripada tempat tu. Sebab kita risaulah apa-apa jadi nanti tak susah geng, nanti susah nanti jadi apa-apa nanti bahaya, tak ada orang tahu nanti. So saya mengambil keputusan selepas je kita dapat rakamkan dan sharekan sedikit info-info di sana. Jadi tak perlulah lama-lama lagi kot. Saya takut saya kena samun ke, saya kena sondol ke apa kan, kot-kot saya kena rasuk ke, kita tak tahu macam mana kan. Jadi korang tonton video eksplorasi kita, eksplorasi saya di sebuah kuartus lama berusia puluhan tahun, yang dibiarkan kemungkinannya last pada tahun 2013. Dan tengoklah gangguan-gangguan yang kita terima, Allahualam sama ada benar atau tidak, tak tahulah. Tapi ini adalah apa yang saya sharekan kepada korang. Terima kasih geng, selama ni korang telah support saya. Dan apa-apa feedback daripada korang ataupun info-info, korang boleh sharekan dekat ruangan komen. Dan jangan lupa tekan button subscribe, notify dan juga follow TikTok saya Tourism Malaysia, Facebook Naufal Osman dan semualah. Okey geng, teruskan menonton. Okey geng, ni adalah rumah dia di bahagian kuartus Kuala Garing. Dahulunya tempat ni merupakan kuartus British lama. Zaman-zaman British, bukan kuartus British. Saya rasa dia adalah zaman-zaman British dulu. Boleh tengok binaan dia ni. Orang dulu-dulu kalau dia tahu tombol je ada bunyi. Kalau kita tengok tombol je nanti dah boleh cam dah. Binaan dia kemungkinan yang dibagi tahu kepada saya, kawasan ni dahulu zaman-zaman British dan dibaik pulih digunakan oleh pekerja kilang semen dahulunya. So kita akan explore rumah yang pertama dekat sini. Bismillah. Oh, dia jenis yang berkembang. Assalamualaikum. Assalamualaikum wa ala ibadillahi solihin. Okey, ini adalah salah satu contoh dia geng. Kita boleh tengok ni sama macam kalau kita ada kampung yang dulu-dulu punya kampung. Nenek-nenek kita pakai satu rak yang macam ni. Dia ada jaring yang macam ni untuk elakkan daripada lalat masuk kan. Ada bunyi. Ada ular. Kelawar kot. Agak reput kan. So agak bahaya dekat sini. Oi. Ada orang ke? Teruklah keadaan dia. Dia sebenarnya ruang dia agak besar Ruang dia agak besar. Cuma itulah dia punya fasiliti dia dah lama.
Dan disebabkan itu, kemungkinan para pekerja yang bekerja kilang dekat sini, dia dapat rumah yang baru, dia orang berpindah. So kawasan ni memang dia tak duduk sampai kan sehingga sekarang lah. Dia ada orang yang bekerja ataupun ditugaskan. Allahu Akbar, ada bunyi apa tu? Ditugaskan untuk menjaga kawasan ni. Oi. Oi. Oh, bahaya geng. Bahaya geng. Ush, Allahu Akbar. Uish. Bismillah. Okey, ini yang saya kata tu geng. Tombol ni memang lama dulu punya tombol zaman-zaman tok kaduk nenek-nenek kita dulu. Senyap sunyi. Allahu Akbar. Macam-macam bunyi ni. Okey, ni saya nampak macam dia ada, kita tak boleh pijak sebab dia ada macam melengkung macam ni. Kemungkinan ini yang di bawah sana tu, yang ada kayu patah tu. Tengah-tengah dia tu melengkung ke bawah. Allahu Akbar, teruk ni. Assalamualaikum. Ada keratan surat khabar dekat sini yang boleh menunjukkan kemungkinannya kawasan ni last beroperasi pada tahun, ada tarikh tak? Okey geng, bertarikh 2013 Ada keratan surat khabar dekat sini yang kita jumpa bertarikh 2013. So kemungkinannya para pekerja kilang simen tu berpindah start daripada sekitar tu lah. Tangga agak design dia macam ni kecil. Tangga lama tu. Uish. Kelawar ke? Kelawar ke kan? Kelawar ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tangga kecil. Keseluruhan kawasan ni saya rasa dia, contoh ini berkembang 1, 2, dekat sana dia ada lagi 1, 2, 4. Di belakang sana dia ada macam terika, dan kita pernah pergi juga kat situ. Di belakang sana dia ada 4. So dalam 8 hingga 10 lah rumah. Hari tu saya pernah datang ke sini kan. Waktu tu hujan. Saya menjumpai sebuah tangkal di kawasan ni. Di salah satu rumah dekat belakang sana tu. Saya akan bawakan korang dekat mana tangkal tu, dan korang nilaikan sendiri apa yang ada dekat tangkal tu. Dan kalaulah ada orang yang boleh melihat daripada segi mata batin ke, Allahualam. Tapi kita tengoklah apa yang isinya tangkal tu tersebut. Tangkal tu dikatakan memang asalnya dekat kawasan perumahan ya. Dan di belah sini hari tu, waktu saya buat tinjauan dekat sini, terdapat babi hutan yang agak besar. So kena hati-hati kan waktu kita masuk tinjau kawasan ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada orang ke? Oi. Assalamualaikum. Bunyi apa tu? Ada macam bunyi ketukan kayaknya. Allahu Akbar. Ada bunyi ketukan. Ui, meremangnya. Macam ada benda yang berjalan lah kat atas ni. Macam ada benda yang berjalan atas zinc ni. Dekat sini lah rumah yang saya menjumpai tangkal tu. Dan dahulunya ada orang yang pernah tinggal dekat kawasan ni. Tapi last time saya pergi, orang tu dah tak ada dah. Jadi kita tengoklah sebenarnya ada lagi ke tak orang dekat dalam rumah ni. Weapon ke tu? Betul-betul. Saya ada weapon ni je kan. Assalamualaikum. Pakcik tidur kok? Okey, nanti kita tengok. Assalamualaikum. Lokasi dekat mana bang? Rawang. Tak ada orang. Last time saya keluar, saya ikat balik Pakcik. Oh, ada orang ah. Ada orang. Pakcik. Assalamualaikum. Ada orang. Assalamualaikum. Pakcik. Dia tak jawab. So ni tangkal dia. Tengok tangkal tu sampai dah kena cat sekali dengan rumah ni. Waktu rumah ni dicat, tangkal rumah ni pun sekali kena cat. Tapi tak tahu lah macam mana kita nak turunkan. Oh, dia macam dipaku. Ui. Dah turun. Tiba-tiba dia turun. Tak ada paku pun. Dia selit je. Geng. Bismillah, bau sekejap piau. Dia tak boleh tunjuk gunting kan? Are you ready, son? Sekali tak ada apa. Apa ni, geng? Ini bunga ke apa? Apa tu? Subhanallah. Hui. Hujan lebat datang tiba-tiba dah macam ribut Abang nak main juga? Macam lah, geng.
Assalamualaikum. Ada orang ke? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Yang ni yang saya katakan, Allahu Akbar. Weh, saya buat rakaman ni geng. Sekarang jam menunjukkan pukul 2 lebih. Sebab kita baru balik daripada buat explore ke sesebuah lokasi. Dan kita buat off record pula datang ke kawasan ni untuk saya tunjukkan dekat korang tangkal yang saya jumpa di dalam rumah ni. Saya letakkan di situ. Last tempat terakhir di sana saya letakkan. Dan kita ada buat pembukaan waktu tu. Maksudnya saya buka tangkal tu untuk kita tengok apa isi. Tak tahu ada lagi ke tak. Bismillah. Masih ada ke? Ini tangkal ya. Dengar bunyi tu. Macam ada orang berjalan dekat atas sing tu. Oh, ini macam lah. Ini bungkusan tangkal tu. Kita akan tunjukkan di mana tempat lokasi yang saya jumpa tangkal tu dan apa sebenarnya yang ada dalam ni. Assalamualaikum. Ya Allah, kelawar tolonglah. Tolonglah kelawar Okey geng. Rumah ni dahulunya terdapat orang yang tinggal. Tak tahulah sampai sekarang masih ada orang yang tinggal ataupun tidak. Tapi kita boleh tengok sekejap. Bismillah. Allahu Akbar, Allah. Uish, kau. Ada kesan-kesan seperti orang yang memang tinggal tapi tak tahu tak tahu masih ada orang tinggal ataupun tidak. Ataupun ini adalah bekas. Ada tu nampak tu. Macam terlekung baju-baju. Okay. Tak silap saya, hari tu saya ada jumpa satu pisau dekat sini. Tapi hari ni tak ada dah pisau tu. Agak bahaya juga. So kita takut ada apa-apa yang datang ambush. Takut dia berpisau dekat luar tu. Ada bunyi ranting patah weh. Masih ada orang tinggal geng. Hari tu saya pernah datang sini. Baru ni saya pernah datang. Apa ni, memang pintu ni dia berkunci daripada bawah tu, dia berkunci daripada dalam. Dan bila kita cuba nak buka memang tak boleh, tak ada orang. Dan saya cuba panjangkan kamera. Waktu tu saya buat live, saya panjangkan kamera, saya masukkan. Kita tengok bilik ni kosong. Tak ada beg-beg, tak ada orang. Tak ada baju dah. Seperti dah tak ada orang tinggal kat sini. So macam mana saya nak terangkan Sekejap. Nampak ke?
Kosong. Memang tak ada orang lah. Tak ada orang dah. Pakcik tu dah tak ada daging. Tapi dan saya rasa orang tu dah balik kat sini. Kita cubalah masuk Bismillah. Assalamualaikum. Allahu Akbar. Kenapa ada bunyi macam tu, geng? Adakah sebab benda ni? Nanti saya tunjukkan. Dekat bilik sebelah tu yang saya jumpa tangkal ni. Macam dua orang duduk sini. Bismillah. Lampu tu adalah lampu daripada jalan raya luar sana, geng. So dekat bucu sini yang saya jumpa tangkal ni, kau nampak, boleh nampak cat-cat dia ni colour hijau. So kita jumpa tangkal ni, dia melekat dekat dinding tu, geng. Kuning ni. Kat situ. Sekejap saya tunjukkan sekejap. Allahu Akbar. Takut patah pula ni. Ha, dekat situ. Yang ada kesan tu, ada kat sini, dia melekat. Nampak ni, kesan daripada cat tu. Dia kalau kita buat off record dengan kita buat live, lain sikit. Sebab ada aura. Tadi kita baru sampai, kita dah dengar bunyi dekat atas atap tu, geng. Dia seperti ada benda yang kurung, benda yang besar berjalan, weh. Tapi tak tahulah, monyet malam-malam dia mana hidup, geng. Dia tidur. Situ dan kita akan buka kawasan ni. Kat depan ni selamat sikit. Saya tunjukkan kat korang apa sebenarnya yang ada dekat sini. Bismillah. Woi. Bunyi apa tu? Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oish. Ini, geng, dia berisikan limau. Limau lama, saya tak pasti limau apa ni. Apa benda ni dari tadi kat atas ni? Cuba Syak tingkap pal. Wibot. Tuh, sorry. Apa benda tu? Aku dah cakap. Kalau accident kot, geng, tak tahu lah, geng.
Okey kan, kita keluar daripada tempat ni. Lepas saya buka ataupun kita memang niat kita nak tengok benda ni dari hari tu, nanti saya ceritakan. Dia lain macam sikit. Dan saya letakkan balik tempat tu dekat sini. Lima B kan. Yang itu 5A. So kita tak tahu ni bunyi apa sebenarnya. Yang dekat atas tu tadi. Aku dengar tu. Apa benda tu siap? Keluar geng, keluar geng. Keluar geng. Okey, terima kasih kepada semua yang menonton video kali ini. Jadi saya merakamkan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya dan juga saya mohon maaf kalau ada salah pertuturan kata sepanjang kita membuat eksplorasi dan juga apa yang kita fikirkan benda itu adalah tangkal tapi sebenarnya adalah hanyalah pendinding. Jadi itu bukan jampi-jampi. Jadi kalau ada agama-agama yang terasa hati ataupun bangsa yang terasa hati, kita minta maaf. Jadi itu hanyalah sekadar perkongsian dan daripada kita tak tahu dan kita menjadi tahu dan kita dapat sharekan kepada yang mana nak tahu ataupun tak tahu. Jadi itu saja video kali ini. Semoga kita berjumpa pada next video dan jangan lupa geng, korang boleh tekan button subscribe dan juga follow ID saya di TikTok dan juga di Facebook. Assalamualaikum.